Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, sebelum aku mulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang yang baru sampai ke channel aku ni pun, aku ucapkan selamat datang ke channel Sembang Kopi. So guys, aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang dan dimurahkan rezeki yang barokah. So guys, untuk kisah seram kita pada video kali ni, aku sebenarnya ada beberapa lagi kisah penampakan yang pada aku menarik untuk aku storykan dekat korang. Sebab kisah ni berlaku pada pengirim kita, yang mana pengirim kita pada waktu tu sedang memandu ataupun membawa kenderaan mereka. So korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey guys, untuk kisah seram kita yang pertama ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia gelar diri dia di dalam email sebagai Azlan. So, kisah ni berlaku pada tahun 2012, di mana pada waktu tu Azlan ni sebenarnya dia tinggal di negeri Kedah, di satu kawasan yang namanya Pokok Seneng. So, pada malam kejadian ini berlaku, kejadian seram ni berlaku, dia sebenarnya on the way jumpa kawan dia di Jitra, satu kawasan di Jitra. So malam tu dia balik kerja dalam pukul 9.30, and then sampai je rumah dia buat rutin dia macam biasalah, makan, mandi, rehat sikit-sikit kan. And then dia dapat satu panggilan telefon daripada sahabat dia, di mana pada waktu tu sahabat dia ajak jumpa lah di satu tempat di Jitra. So dia ni tengok jam waktu tu dah dekat pukul 10 lebih, dekat pukul 11. So dia pun kata okey lah, dia on je lah. Dia pun ambil kunci kereta, and then dia start kereta, dia jalan macam biasa. Tapi dia kata malam tu dia sebab dia rushing, jadi dia melalui satu jalan shortcut ataupun jalan yang disebut dalam email ni jalan Kampung Derang. Aku pun tak tahu jalan dia macam mana. So korang sahabat aku yang berada di Kedah tu, kalau pernah lalu jalan yang aku sebut tadi, boleh komen di ruangan komen di bawah. So dia cakap pada waktu tu dia melalui jalan tu, and then sebabkan dia rushing, jadi dia bawa agak laju jugalah. Dan penglihatan pun pada malam tu nampak tak berapa nampak jalan tu lah, hanya lampu kenderaan je lah yang membantu si Azlan ni untuk nampak jalan. And then sampai ke satu kawasan, dia perasan macam ada satu figure perempuan yang cuba tahan dia. Dan figure tu berbaju kebaya dan pakai pegang satu sapu tangan ataupun apa-apalah kain di tangan dia. And then dia cuba macam berhenti, minta orang tu berhentilah, Azlan ni berhenti untuk bantu dia. Dan kebetulan Azlan ni juga nampak sebelah perempuan ni ada satu kenderaan terbalik di sebelah kiri jalan, maknanya kemalangan lah. Tapi disebabkan Azlan ni pada waktu tu sedang memandu agak laju, jadi dah sampai dekat baru dia perasan figure perempuan ni. Dia kata alamak, dia macam dah terlepas kan. Dia tak sempat break time tu, dia hanya mampu lepas minyak dia. Tapi dia kata tak apalah, lepas ni mesti ada kenderaan lain di belakang kan. Jadi dia pun okeylah, dia pun tekan balik minyak, dia pun jalan, mengharapkan kenderaan di belakang dia nanti akan bantulah wanita yang dalam keadaan aksiden ni kan, ataupun yang mengalami kemalangan ni. So dia pun jalan macam biasa sampai ke tempat kawan dia, tak ada apa-apa yang berlaku lah. Dia kata dia merasa seram sebenarnya. Okey, selepas 3 tahun kejadian ini berlaku, dia berbual dengan satu kawan dia, di mana kawan dia ni adalah seorang ustaz, dan dia juga bekerja sama tempat dengan si Azlan. So dia berbual, and then Azlan ni pun tanya sebenarnya kat ustaz tu pengalaman-pengalaman ustaz ni kan, waktu mengubat orang apa semua, yang ada yang kena sampuk lah, kena tegur lah kan, macam ada penampakan macam tu lah. So ustaz ni pun cerita, and then
Ustaz ni cakap dengan apa tu, Azlan ni lah, di mana dia kata macam makhluk-makhluk halus kan. Contohlah dia kata macam langsui ataupun pontianak ke, dia boleh menyerupai manusia, merupa sebagai manusia untuk kita nampak dia kan. Dan biasanya dia akan berubah tu menjadi seorang perempuan yang berbaju kebaya. Aku ulang ya guys, langsui dan pontianak, dia boleh merubah menjadi manusia berbaju kebaya. Dan dia juga boleh memanipulasi kita sebagai manusia ni. Dia boleh memanipulasi kita. Dia buat ada nampak kemalangan lah, ataupun nampak ada kedai makan tepi jalan tiba-tiba gerai ke kan. So Azlan ni baru teringat kisah yang 3 tahun lepas tu yang dia nampak tu. So dia pun cakap lah dengan ustaz tu, yang aku hari tu masa 3 tahun lepas sebenarnya ada satu kejadian. Dia pun cerita dengan ustaz tu, dan ustaz tu pun cakap dengan dia, nasib baik kau tak berhenti. Dia cakap macam tu. So Azlan cakap, kenapa kan? Mungkin juga orang, kita pun tak tahu kan. Cuma dia kata kalau kita fikir secara logik, betul juga ustaz ni cakap, kita fikir secara logik, ada ke lagi orang yang pakai kebaya kan buat sekarang? Mungkin raya ke, mungkin adalah kot yang pakai. Tapi bila pakai waktu tengah-tengah malam ni kan. Dan nasib baiklah Azlan ni tak berhenti. Kalau tak, dia tak tahulah apa yang akan berlaku kan. So start daripada tu Azlan ni baru terfikir tau, kalau aku berhenti pada malam tu, apa yang akan berlaku pada aku? So guys, kita beralih pula ke kisah yang kedua, di mana kisah yang kedua ni dikirimkan oleh pengirim kita yang aku gelar dia sebagai Syahir lah. Sebab dia ada tak nama, tapi dia minta aku gunakan nama samaran. So aku hormat dia, aku gunakan nama Syahir lah. Kisah ni berlaku pada tahun 2003, di mana pada waktu tu Syahir ni dengan tunang dia nak balik ke kampung dia di Jerantut, Pahang. So dia daripada Selangor waktu tu nak menghala ke Jerantut tu mengambil masa dalam 3 jam lebih sebab dia menaiki motosikal. So dia gerak daripada Selangor dalam pukul lepas maghrib macam tu, mungkin nak dekat pukul 8 lah. So dia gerak, mula-mula tak ada apa, cuma dia kata bila dah sampai ke Jalan Genting, jalan tu banyak bukit. So dia cakap macam, kenapa motor dia ni terasa berat sangat. Dan dia kata motor tu pun dia baru lepas servis, so tak ada apa, tak ada pemasalah sebenarnya, sepatutnya lah. So dia pun drop gear sampaikan dia drop ke gear 1. So kita bayangkan gear 1, gear paling akhir tu, dan dia rasa still motor dia berat lagi. And then pada waktu tu tunang dia di belakang tanyalah, apa kena dengan motor ni kan? Kenapa macam hari-hari lain okey je, kenapa hari ni macam tak larat sangat, dia kata kan. So Encik Syahir ni dia dah rasa macam tak sedap hati tau. Dia kata, apa hal motor ku macam ni, dia kata kan. Sebab lagi satu dah malam, dia pula bawa anak dara orang kan, mestilah dia risau. So dia pun teruskan perjalanan juga. And then dia kata dia kata sampai ke area Temeloh. And then Temeloh nak menghala ke Jerantut ni ambil masa dalam sejam macam tu, dan melalui jalan yang gelap dan banyak selekor. Ini ditulis dalam email So dia cakap dalam perjalanan dia tu mula-mula cuaca okey je. Bila dah sampai ke area Temeloh macam tu, dia kata macam cuaca waktu tu macam mendung, and then macam hujan renyai lah, sejuk-sejuk macam tu kan. So dia kata dia nampak di depan dia ni banyak sangat ada sekawan macam burung gagak tau, berlalu macam tu kan dekat depan dia. Macam ada gangguan lah dalam perjalanan dia ni. So dia cakap, apa yang tak kena ni dia dah rasa tak sedap hati lagi, makin tak sedap hati. So dia teruskan juga perjalanan. Dia cakap dia cuba mengikuti satu kereta di depan dia waktu tu, tapi kereta tu lepas jauh lah daripada dia. Sebab dia kata motor dia berat, dia tak boleh nak kejar kereta tu. Dia cuba untuk kejar tapi
tak boleh, tak dapat sebab motor dia berat tau. So dia kata, apa ni, ada benda tumpang ke? Dia terfikir macam tu. Dia tengah bawa, dia kata, and then dia nampak ada satu kereta daripada arah belakang rapat dengan dia lah. Okay, so dia kata okay, dia dah rasa macam okey sikit lah sebab ada kereta kat belakang kan, so bukan dia seorang. Tapi tiba-tiba kereta ni high beam dia tau, high beam and then potong dia, macam tu je. Dia kata kenapa macam ni. Dia dah macam risau kan. Lepas tu tunang dia kat belakang pun sama, rasa macam apa yang tak kena ni kan, kenapa ni wak, dia kata kan. So Encik Syahir ni kata tak apa, diam je, dia cakap. Dia teruskan juga perjalanan. Waktu tu hujan pun renyai-renyai kan, macam aku cakap tadi, sejuk-sejuk benda tu kan. Tapi sampai ke ada satu kawasan, nak sampai ke Jerantut ni, dia kata dia ada nampak satu sebatang pokok besar tau. Tapi dekat pokok besar ni, dia dekat sebelah pokok tu, dia macam ada nampak sama-sama, macam ada benda lain selain daripada pokok tu. Tapi dia just ignore dulu lah kan, sebab dia nak fokus pada jalan. Sebab jalan tu pun waktu tu banyak selekor, jadi dia tak boleh nak fokus pada satu pokok macam tu kan. Dia kata dia jalan. Sampailah satu masa dia merapati pokok tu, dan dia nampak ada seekor kita panggil dia, macam ada seekor pocong tergantung. Dia bukan dekat bawah tau. Kalau kat bawah kita mungkin boleh kata macam orang lah tu kan, saja nak nyakat ke kan, mungkin lah orang nak takut-takutkan. Tapi benda ni macam terapung, macam berada di atas sikit lah, maknanya tergantung, kaki dia tu tidak di tanah. So pada waktu tu Encik Syahir ni terus dia lalu je, and then tunang dia pun dah takut dah waktu tu. Cuma dia, Cik Syahir ni mengharapkan tak berlaku apa-apa pada tunang lah. Janganlah histeria tiba-tiba atas motor kan, sebab bahaya. Dia pun tengah naik motor tu. Tapi dia tak sempat pun sampai ke Jerantut tu. Dia singgah ke rumah nenek dia dulu. And then bila sampai ke rumah nenek dia apa semua, dia pun berhenti minum kan. Lepas tu berbual dengan nenek dia sikit. Nenek dia pun pelik. Sebab dia sebenarnya planning dia sepatutnya kena balik ke Jerantut sebab nak uruskan hal perkahwinan dia. Tapi dia singgah rumah nenek dia. Lepas tu nenek dia pun nampak macam kenapa si Syahir ni dengan tunang dia macam lain macam je kan, macam ada yang tak kena kan, asyik tengok luar macam tu. So nenek dia kata kenapa ni, dia cakap dan Cik Syahir dia pun cerita lah apa yang dia orang nampak sewaktu perjalanan dia orang nak balik ke Jerantut tadi. Dan nenek dia pun, lepas dia dah cerita tu, nenek dia pun cakap, oh okey, kenapa ni? Syahir ni tanya nenek dia kan. Sebenarnya lah nenek tadi macam nak tanya, tapi dia macam batalkan niat dia. Tapi sebabkan dia dah dengar cerita cucu dia ni, so dia terpaksa cakap lah. Dia kata sebenarnya waktu dia orang sampai kan, dia orang masuk, Assalamualaikum macam tu kan. Dia salam nenek dia dekat kerusi tu betul-betul menghadap ke pintu tau. Jadi bila Syahir ni masuk dengan tunang dia, teruslah salam nenek dia. And lepas je tunang dia salam nenek dia, tunang Syahir ni lah salam nenek dia, dia kata nenek dia nampak dekat kawasan depan rumah ni macam ada sesuatu, macam ada orang. Tapi nenek dia kata lebih kepada macam pocong ataupun berbungkus lah. So relate lah dengan cerita Encik Syahir ni, yang mana dia nak ada penampakan waktu perjalanan. Dan kalau tak mustahil pun benda tu boleh ikut dia sampai ke rumah nenek dia tu. And then kisah dia habis kat sini je. So aku rasa nasib baik lah kan, tak berlaku apa-apa kemalangan. Cik Syahir ni pun taklah macam gabra ke apa kan. Sebab kalau dia macam kelang kabut ke ataupun terkejut kan, tunang Cik Syahir ni pun tiba-tiba histeria ke, dia akan jadi sangat kacau lah kat situ. Sebab jalan tu gelap lagi satu kan, dia berdua pula tu. So kepada korang semua, kalau nak pergi ke suatu tempat berdua kan, contoh macam kisah Cik Syahir ni, kalau boleh geraklah siang sikit kan, janganlah gerak malam sangat. Bila berlaku benda macam ni sebenarnya boleh mendatangkan bahaya lah. Tapi apa-apa pun kita berserah kepada Allah SWT. Sebelum korang memulakan perjalanan, aku harap kita semua baca doa dulu. So semoga perjalanan kita pergi dan balik
akan selamat. So guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So aku nak tanya juga pendapat korang. Dalam kedua-dua kisah ni, mana yang paling seram? Kisah yang pertama ke kisah yang kedua? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Yang mana korang semua pun yang ada kisah-kisah seram ataupun video ke ataupun gambar ke yang korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi, di mana alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description dekat bawah. So guys, berkenaan dengan kisah yang pertama tadi, sebenarnya yang pasal ustaz tu kan, ustaz tu cakap yang Pontianak ke ataupun Langsui ni boleh merupa jadi wanita berkebaya ke apa, itu aku tak pasti. Itu hanya ditulis dalam email, aku hanya bacakan ataupun aku storykan ke korang je. Kalau korang nak tahu kesahihan ataupun kepastian, korang boleh tanya dengan ustaz ataupun orang yang lebih tahu, peramal perubatan Islam ke, supaya korang akan dapat jawapan yang pasti. So untuk kisah aku ni, sebenarnya kisah-kisah seram yang aku kongsi kat korang ni hanya suka-suka, happy-happy kan. Jangan terlalu taksub, sebab ini adalah satu hiburan semata-mata. So guys, akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku story kat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan butang loceng, supaya korang tak akan terlepas apa-apa video yang aku akan update lepas ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.